Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat YouTuber. Kepada yang belum subscribe channel saya, bolehlah subscribe untuk menggalakkan saya membuat video-video yang lebih bermanfaat kepada anda sekalian. Baik, kita nak cerita benda remeh lah, benda remeh-remeh kepada orang-orang di luar sana yang baru nak mencari-cari ilmu agama lah. Ya, ilmu agama ni amat penting kepada kita kerana ianya adalah satu jalan kehidupan kita ke arah kebaikan. Jalan hidup ke arah kebaikan bagi mengelak kita tersasar. Apabila kita tersasar, kita akan kecewa. Contohnya kalau kita terlibat dalam perkara-perkara yang dilarang di dalam agama kita, biasanya lah tersilap itu kita akan kecewa di kemudian hari. Contohnya kalau kita berjudi, dah tentunya judi ni haram di sisi agama Islam dan juga agama-agama lain yang sebenarnya. Cuma orang kata kita ni degil dan kita kata tak apa, haram. Dan kita ni nipis akidah kita, maka kita terlibat. Apabila kita terlibat dengan begitu ekstrim lah, orang kata begitu kuat, dan sehingga menghabiskan harta benda kita semua, menyebabkan diri kita pada masa depan kita akan jadi masalah. Banyak impak-impak negatif yang akan wujud setelah kita terlibat dalam bidang tersebut. Video ini khususlah ditujukan kepada orang, tak kira lah tua atau muda, yang nak belajar agama, nak mencari-cari ilmu agama untuk bekalan. Dah terfikir dah kita ni rasa nak tambahkan ilmu agama untuk tambahkan kita punya amal ibadat. Ya, tapi kita kadang-kadang kita cari-cari kita ambil jalan mudah. Jangan ambil jalan mudah dalam beragama ya, sebab agama ini yang sebenarnya sesuatu yang mudah, tetapi ia jalannya itu kena jalan yang betul, bukan jalan yang mudah ya. Jalan yang betul. Dan bagaimana kita ni orang biasa, masa kadang-kadang tak cukup untuk kita nak belajar secara formal, nak pergi kat surau ke, nak dengar ceramah agama pun kita kadang-kadang, dan kita nak belajar bertalaki seorang-seorang, berdua ke, kadang-kadang susah, masa kita tidak terurus. Maka kita cari-carilah di dalam YouTube. Ada dalam YouTube banyak channel-channel agama yang mengajar kita. Banyak kita boleh dapatkan di dalam YouTube ni yang mengajar kita dalam pelbagai bidang. Yang ni hukum-hukum fiqh, dalam tauhid, dan juga dalam yang lebih tinggi kata dalam ilmu-ilmu tasawuf ya, ilmu makrifat. Dan ini semua sebenarnya semua itu kita kena belajar, tapi kena step by step lah. Tidak boleh lah kita ambil terus ke atas nak memudahkan kita pergi terus. Kita tak ada basic agama, kita terus pergi belajar ilmu makrifat. Ilmu makrifat ni sebenarnya ialah mengenal, dalam bahasa mudah lah, mengenal. Jadi kita nak kenal Allah, kita nak, tapi dia ada dua kategori lah, dari sudut dua makna, dari sudut rasa dan juga dari sudut apa yang satu lagi, dari sudut ilmu ya. Jadi kita biasanya kita belajar dari sudut ilmu. Tapi saya mencadangkan kepada anda semua ya. Kenapa saya kata berhati-hati? Sebab dalam channel YouTube ni ada pelbagai firqah lah, ataupun pelbagai macam mana ya, yang berkecamuk, yang sekarang ni duk heboh-heboh, yang kita katakan satu gerakan untuk mensekularkan kita dengan menggunakan kaedah agama Islam itu sendiri. Jadi kita nak pilih macam mana kita nak tahu tu, susah juga kan. Kita orang awam ni itu yang kadang-kadang kita terjebak dengan di tempat yang salah, sehingga kan kita berpegang kepada perkara tersebut yang mana ianya sebenarnya salah kan. Tapi bagi saya,
kita orang awam ni, orang kampung lah katakan, yang paling mudah. Kalau yang dah ada basic agama di sekolah, dah sekolah kata kita dah belajar agama, sebab kita daripada mazhab Syafi'i, di sekolah-sekolah diajarlah, ajar fiqh, ajar tauhid, ya, ajar tasawuf, tapi secara basic. Jadi kita dah ada basic lebih kurang dan kita faham sifat 20 katakan, ya, kita faham sifat 20. Ya, kita sebenarnya yang pertama sekali bagi kita, kalau peringkat berumur lah, peringkat berumur, kita kena, yang pertama kita kena mentauhidkan Allah. Bagaimana kita nak kenal Allah, yang itu yang paling penting pada kita, untuk memperkukuh, memperkuatkan dada kita, kalbu kita, bahawa Allah tu esa. Jadi kita belajar tauhid. Tauhid ni daripada awal pun, kita mula-mula, kalau orang yang baru masuk Islam pun kan tauhid dulu. Rukun Islam tu yang pertama ialah tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi itu tauhid. Jadi kita meyakini bahawa tiada Tuhan yang kita sembah, ya, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah saja yang kita sembah, dan kita aku bersumpah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah utusan Rasul kepada Allah, yang menyampaikan kalam-kalam Allah. Jadi kita, itu akidah kita, kita beriktikad bahawa kita yakin, dan maka Islam lah kita kan. Tapi belum lagi mukmin lah, kita baru Islam. Jadi kita nak kukuhkan Islam kita itu, maka kita belajar sifat 20. Sifat 20 ni bukanlah Allah tu 20 sifat, ya, kita kena pegang dulu. Dan bila kita belajar, kalau kita belajar secara tak formal lah, kalau kita belajar secara formal, insya-Allah kita faham, ya, kita bertalaki ni kita faham. Tapi kalau kita belajar secara tak formal, kita kena faham betul-betul bahawa Allah tu bukan 20 sifat. Cuma nak memudahkan kita faham, Imam Asy'ari ni, Abu Hasan Asy'ari ni merangka satu kaedah, satu kaedah pembelajaran untuk memperkukuhkan akidah kita, untuk kita mengenal Allah. Jadi di situlah kita carilah yang mengajar sifat-sifat 20 di dalam YouTube. Dan bagaimana pula ada pula ustaz, ada tuan, ada orang ajar cara lain. Ya, memang betul, ada dalam YouTube. Kalau kita tengok, ada ajar tauhid 3, ada ajar kaedah mengenal Allah yang lebih mudah kan, dengan lebih mudah. Jadi pada saya, abaikan, jangan belajar yang itu, sebab bagi saya ianya sesuatu jalan yang telah dibuat, dirangka dengan begitu rapi, ya, oleh orang kata ulama terdahulu, yang kita telah ikut, nenek moyang kita ikut, jadi itu yang kita ikut. Sebab kalau kita tersalah ikut, yang sebenarnya kita risau, kita ni betul-betul belajar, tapi rupa-rupanya kita kafir. Contohnya, sebagai contoh, apabila diajar tentang mana Allah di mana kan, Allah di mana ni, ada satu golongan itu mengatakan bahawa Allah itu di atas aras, Allah itu bertempat, Allah itu berjisim. Itu adalah satu akidah yang bahaya, akidah yang bahaya kepada kita. Sebagai kita orang awam, saya pun orang awam, anda pun orang awam, itu anda kena faham. Lepas kita belajar tauhid dan kita yakin, benar-benar yakin, kita mendalami pula rukun Islam yang kedua, yang mana kalau ini adalah tiang agama, kita kena belajar betul-betul, biar betul-betul 13 rukun solat itu, dan kita amalkan, ya, kita amalkan 13 rukun solat itu dengan detail, dengan supaya kita betul-betul memahami. Dan kita ni setelah memang kita dah orang kata akidah kita kuat, insya-Allah kita mudah memahami solat itu sendiri. Tidaklah orang kata kita ni
menyembah ya, menyembah batu, menyembah macam apa. Kalau berdepan dengan batu, batulah kan. Kalau kita menghadap ke pokok, pokoklah kan. Jangan kita faham apa yang kita buat dan kita yakin bahawa kita bersolat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita bersemayang. Semayang ni banyak. Semayang orang bukan Islam pun semayang juga menyembah. Kan? Ini bukan merapu ya. Ini kepada orang awam saya minta tolong tengok-tengok benda ni, sebab ramai di kalangan kita yang sebenarnya di luar sana yang kalau ikut ustaz, salah satu ustaz tu berkata ada benar dia kata hampir 80% orang Islam kita yang mengaku Islam tapi tak bersolat. Satu, yang kedua, akidah orang-orang Islam ini nipis kebanyakannya lah kan, kerana terpengaruh dengan dakyah-dakyah dan dunia luar yang dibawa masuk ke negara kita melalui medsos. Dan kalau kita tengok akidah kita ini nipis sangat. Itu yang saya katakan patut kita belajar akidah dahulu, dan di samping pada masa yang sama kita juga belajar syariat, dan kita kena memahami dan faham betul-betul lah hukum fiqh ni. Fiqh ni undang-undang hidup, undang-undang dalam hidup. Ada haram, halal, sunat, wajib, harus, makruh. Dalam hukum-hukum fiqh ni kita kena faham betul-betul. Bagaimana kita nak faham betul-betul? Kita belajar dengan ustaz-ustaz yang orang kata dikenali, yang ramai pengikutnya dan diiktiraf oleh institusi agama negeri-negeri ya. Okey, setakat itu boleh faham ya bagaimana cara kita nak belajar, nak cari guru yang tidak tetaplah, bukan guru bertalaki. Jadi kenapa kita kalau tengok video-video sahabat-sahabat yang menentang satu golongan yang mereka ini telah menusuk masuk ke negara kita dan Nusantara ya, Indonesia, yang mana membawa moto ikut Al-Quran dan Sunnah, tetapi sebenarnya mereka ini mengajar kita menipiskan akidah dan ajaran-ajaran mereka. Kalau kita nampak pada awalnya memang cantik ya, memang cantik, tetapi ianya bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Banyak ajaran-ajaran mereka bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita ni sebagai orang awam kadang kita tak tahu. Selalu kita mengaji Al-Quran, tajwid, mereka buka pusat-pusat Al-Quran. Tak apalah mengaji Al-Quran tu. Ya, Al-Quran tu memang macam tu lah. Siapa-siapa ajar pun fahaman dia bukan suatu fahaman. Kita belajar membetulkan, tapi tentang fahaman kita, tentang akidah kita, kita kena betul-betul mendapat ustaz yang lebih, orang kata, yang diiktiraf oleh Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Itu penting. Itu penting. Tak salah kita belajar melalui YouTube ni. Tak salah, YouTube ke Facebook ke ya, ceramah-ceramah mereka itu biasanya selepas mereka berceramah, mereka upload ke dalam YouTube atau Facebook. Ada yang ceramah, dia orang buat live ya, live Facebook, live TikTok, live stream YouTube. Jadi tak salah lah kalau kita belajar dengan mereka satu persatu sehingga kita pandai. Tapi pilihlah ustaz yang bukan ustaz yang kita tentang, yang bukan ustaz yang menentang ahli sunnah wal jamaah, yang bukan ustaz yang mengecam, menghina ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah. Jadi macam mana tu? Siapa dia? Siapa dia tu memang kalau tengok ada senarai-senarai ustaz-ustaz yang di-ban daripada berceramah di negeri-negeri tertentu, sudah pastinya ustaz-ustaz tersebut membawa aliran yang kita sebut tidak bersesuaian kepada umat Islam di negara kita. Ya, jangan belajarlah dengan mereka. Kalau boleh jangan belajar, jangan dekati mereka, sebab ia amat berbahaya kepada kita. Kita bukan apa,
ya, pihak kami menentang habis-habisan sebab kita tahu, ya, kita tahu dan ada sejarah-sejarah membuktikan bahawa fahaman itu adalah sesuatu fahaman yang boleh membawa kerosakan kepada masyarakat, ya. Yang pertama ialah menyebabkan akidah kita nipis kerana mereka menentang tasawuf, menentang makrifat, menentang sufi, dan mereka juga menentang zikir-zikir yang dikatakan Rasulullah tak buat. Menentang maknanya bid'ah hasanah ni mereka tentang. Jadi kalau kita tengok benda-benda yang seperti ini, seolah-olah mereka cuba untuk mempengaruhi masyarakat dan memburuk-burukkan ulama-ulama kita yang sekian lama dan diiktiraf oleh dunia luar pun mereka menentang. Ini kan satu dakyah lah, kan. Jadi itulah sebuah sedikit sahabat, secara orang kata mudah bagi kita orang kampung ni. Semoga bermanfaat kepada anda semua, dan pastilah cari guru, walaupun di dalam YouTube itu guru-guru yang mursyid yang diiktiraf oleh Jabatan Agama Islam negeri-negeri, ya, negeri-negeri yang anda tinggal, ya, supaya kita tidak tersasar jauh daripada akidah sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sebanyak kepada anda semua. Saya bukan pandai, saya orang kampung, saya pun belajar macam anda juga. Jadi inilah tugas saya, berpesan. Kita ni kena berpesan-pesan kepada kebenaran, ya. Wal asri innal insana lafil usr illa allazina amanu wa aminus solihah wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita kena berpesan-pesan antara satu sama lain, ya. Ya, semoga pesanan saya ini memberi manfaat kepada anda semua. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.